munasabah ini saya mohon kepada para pengawas satu perkara yang sangat penting, iaitu setiap ceramah dan penulisannya taklah dilakukan dengan penuh keikhlasan. Kerana dengan keikhlasan, amalan sedikit pun akan menghasil manfaat yang besar di dunia ini dan di akhirat. Tanpa keikhlasan, ceramah dan penulisan ini tidak akan menghasilkan sebarang kesan di dunia ini dan tiada sebarang ganjaran di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT memandang rupa kamu dan juga harta kamu, tetapi Allah SWT memandang hati dan amal perbuatan kamu. Dalam satu hadis diriwayatkan bahawa ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, apakah itu iman? Baginda SAW menjawab, ikhlas. Perkara itulah disebut dalam kitab Tarikh. Melalui pelbagai riwayat, dalam satu hadis lagi diriwayatkan bahawa Nabi mengutuskan hadap Muaz ke Yaman sebagai gubernur. Telah mohon nasihat kepada Nabi SAW. Baginda SAW bersabda, berikhlaslah dalam setiap amalan kamu. Amalan yang sedikit pun sudah memadai sekiranya disertai dengan ikhlas. Terdapat mafhum daripada satu hadis bahawa Allah SWT hanya menerima amalan yang dilakukan semata-mata kerananya sahaja. Dalam satu hadis yang lain pula Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman, akulah zat yang berhajat langsung kepada sebarang sekutu, yakni persekutu di dunia ini, memerlukan persekutu dan suka kepada pengutuannya. Bahkan aku adalah pencipta yang mutlak. Aku tidak menghiraukan siapa yang aku memukai siapa yang menyekutukannya. Dan aku dalam beribadat kepadaku, siapa yang beramal dan menyekutukan aku dengan sesuatu yang lain semasa beramal, maka aku serahkan dia kepada persekutu-persekutu itu. Dalam ayat yang lain terdapat tambahan, dan aku membebaskan diri daripadanya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahawa pada hari kiamat, seorang penyeru dan menyeru sedang dengan suara yang kuat di padang mahsyar, siapa yang menyekutukan Allah SWT dalam sebarang amal, maka adalah dia menuntut pahala daripada apa-apa yang disekutukannya itu, kerana Allah SWT tidak memerlukan sebarang persekutu. Sebuah hadis yang berbunyi, siapa yang bersolah kerana hendak memperlihatkan kepada orang, maka dia menjadi seorang yang menyekutukan Allah SWT. Siapa yang berpuasa kerana hendak memperlihatkan kepada orang, dia juga menyekutukan Allah SWT. Dan siapa yang bersedekah kerana hendak menunjuk kepada orang, dia juga menyekutukan Allah SWT. Maksud menjadi orang yang menyekutukan Allah SWT dalam hadis di atas ialah ia menjadikan orang ingin ditunjukkan amalnya itu sebagai persekutuan Allah SWT. Dalam keadaan itu, amal tersebut tidak lagi semata-mata kerana Allah SWT. Sebaliknya, menjadi amalan untuk orang tersebut. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang lain dinyatakan, sesungguhnya orang yang pertama-tama diadili pada hari kiamat ialah seorang lelaki yang telah mati syahid. Telah dia datangi Allah SWT memintakan nikmatnya, dan dia mengakui nikmat-nikmat itu. Allah SWT bertanya, apakah yang telah kamu lakukan terhadap nikmat-nikmat itu? Dia berkata, saya telah berperang di jalanmu sehingga saya telah gugur syahid. Allah SWT berfirman, kamu dusta. Sebaliknya kamu berperang supaya dikatakan seorang pahlawan, dan perkara ini telah diperolehi. Kemudian Allah SWT memerintahkan supaya diheret dengan muka yang terlangkuk lalu dicampak dalam neraka. Orang kedua ialah seorang lelaki yang telah belajar ilmu pengetahuannya, mengajarkannya dan juga membaca Quran. Dia didatangkan di hadapan Allah Taala dan diperingatkan nikmat-nikmatnya, dan dia mengakui nikmat-nikmat itu. Allah SWT berfirman, apa yang telah engkau lakukan terhadap nikmat-nikmat itu? Lelaki itu berkata, saya telah belajar ilmu dan telah mengajar ilmu itu. Setelah juga telah belajar Al-Quran kerana-Mu. Maka Allah SWT firman, kamu dusta. Sebaliknya kamu belajar supaya kamu dikatakan seorang yang alim, dan kamu baca Al-Quran supaya kamu dikatakan seorang qari, dan sungguhnya perkara itulah diperolehi. Kemudian Allah SWT perintahkan supaya dia heret dengan mukanya terlangkuk sehingga dia dicampak ke dalam neraka. Orang ketiga ialah seorang lelaki yang Allah SWT memudahkan rezekinya baginya serta menyayangikannya dengan jenis harta. Maka dia didatangkan lalu Allah SWT memperingat nikmat-nikmat dan dia mengakui Allah SWT firman, apa yang engkau telah lakukan pada nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, saya telah membelanjakan pada jalan yang engkau suka, engkau keradaannya. Allah SWT berfirman, kamu dusta. Sebaliknya kamu telah membelanjakan supaya kamu dikatakan seorang dermawan, dan sungguhnya perkara yang telah diperolehi. Kemudian Allah SWT memerintahkan supaya dia diheret dengan mukanya terlangkuk dan campak dalam neraka. Itu sangat-sangat perlu dan penting bahawa setiap pendakwah meletakkan maksud berniat untuk mendapatkan keredaan Allah SWT, untuk menyebarkan agamanya dan juga mengikuti sunnah Nabi-Nya dan setiap amalannya. Jangan memberi ruang sedikit pun untuk masuk dalam hati keinginan untuk mendapat kemasyhuran, kemuliaan dan pujian. Sekiranya keinginan tersebut terlintas juga dalam hati,
maka islahlah, bersihlah hati dengan membaca la hawla la quwwata illa billah, dan istighfarlah. Semoga Allah Ta'ala dengan kemurahannya dan keberkatannya, kekasihnya serta keberkatan sabdaan kekasihnya mengurniakannya sifat ikhlas kepada saya dan para membaca sekalian. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah.